Habislah Sanusi. Memang kantoi lah lepas ni. SPRM telah mendedahkan berlaku penyembunyian beras tempatan dekat Kedah. Memang dia kena lah lepas ni. Ya ke? Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti mana kita tahu, semalam gempar negara dengan pendedahan betapa SPRM telah membongkarkan satu kegiatan menyembunyikan beras tempatan oleh sebuah syarikat pembekalan beras dekat Kedah. Di mana syarikat tersebut berdasarkan kepada laporan media telah mendapat kontrak pembekalan beras daripada syarikat pertanian milik kerajaan negeri sejak 7 tahun lepas dan nilai yang dianggarkan adalah 100 juta ringgit. Dan perkara ini sudah tentulah mendatangkan kegemparan kepada kita. Yelah sekarang ini kan tengah ada masalah beras dan sebagainya, beras tempatan tak ada kat pasaran. Tengok-tengok benda macam ni jadi. Memang kita hangin lah tuan-tuan sekalian. Dan kita memang mengalu-alukan SPRM untuk menyiasat perkara ini sampailah ke lubang cacing dan juga untuk menangkap serta mendakwa mana-mana pihak yang terlibat. Tetapi setakat ini berdasarkan kepada laporan media, SPRM masih lagi berada peringkat awal siasatan dan belum ada apa-apa tangkapan dibuat setakat ini. Tetapi macam biasalah tuan-tuan sekalian, bila benda ini melibatkan negeri Kedah, of course anak-anak papa akan minta saya ulas. Diorang akan kata, Papa Berry, kenapa kau tak nak ulas tentang skandal beras dekat Kedah? Sanusi dah sakau tu, kenapa kau tak nak ulas dan sebagainya? Kalau kena geng sendiri kau diam. baik, relax. Kita akan ulas. Cuma macam saya katakan, oleh kerana kes ini masih lagi berada di dalam siasatan, maka saya tak nak ulas lebih-lebih sebab dikhawatiri akan mengganggu siasatan. Kita cuma boleh ulas berdasarkan kepada laporan media sahaja. Tetapi kalau saya ulas ni, minta pada anak-anak papa, jangan sakit hatilah. Tonton video ini sampai habis. Yang pertama, macam saya katakan tadi, SPRM masih lagi berada di peringkat awal siasatan. Tangkapan pun belum dibuat. Bermaksud, bila tak ada tangkapan dibuat, maka tidak ada pendakwaan dibuat. Bila tidak ada pendakwaan, confirmlah tak ada bicara. Bila tak ada bicara, confirmlah tak ada keputusan bersalah ataupun tidak. Bermaksud benda ini masih lagi jauh perjalanan dia. Jadi kenapa anak papa macam terinzal sangat bila benda itu baru bongkar? Oh, confirm kantoi dan sebagainya. Jangan macam tu. Itu nampak sangat terdesak, tak ada isu cuba untuk tunggang isu. Daripada anda terinzal tentang perkara yang belum tentu hujung pangkal ini, baik anda ceritakan tentang satu kes yang confirm sudah bersalah, dah lalui bicara, sudah pun menjalani hukuman, dapat pengampunan diraja. Yang itu tak nak ulas pula masalahnya. Yang kedua, yang ini saya nak anda baca laporan media ini dengan penuh ketenangan. Syarikat yang bermasalah ini, syarikat yang disyaki ini, telah mendapat kontrak pembekalan beras daripada syarikat milik kerajaan negeri sejak 7 tahun lepas. Bermaksud 7 tahun lepas ini tahun berapa? Tahun 2016. Tahun 2016, siapakah kerajaan negeri Kedah? Siapakah Menteri Besar Kedah? Sanusi Mak Nor hanya menjadi Menteri Besar Kedah sejak tahun 2020. Bermaksud syarikat ini sudah 4 tahun dapat kontrak dengan kerajaan negeri Kedah pada ketika itu. Kalau nak tahu tentang masalah-masalah berbangkit, tanyalah siapa yang menjadi anggota kerajaan negeri pada tahun 2016. Mereka ada jawapannya. Dia macam kes REE lah. Duk kecoh pasal soil loifat lah, ada skandal dengan Sanusi lah, sakau ini. Tengok-tengok kantoi syarikat Prospek Suria yang disebut-sebut itu rupanya didaftarkan pada tahun 2019 dan salah seorang ahli lembaga pengarahnya ialah Ketua Ulama Muda UMNO. Jangan main-main. Yang ketiga, ya, syarikat itu beralamat dekat Kedah. Ya, syarikat tersebut mendapat kontrak dengan syarikat milik kerajaan negeri Kedah. Tetapi kalau syarikat itu buat onar, adakah kita boleh salahkan kerajaan negeri Kedah? Tak boleh kan? Saya bagi contoh mudah lah tuan-tuan sekalian. Dulu berlaku pencemaran dekat ladang Sungai Kim Kim disebabkan oleh sebuah kilang dekat Johor telah melepaskan sisa toksik hingga mencemarkan kawasan sekitar sampai najis burung pun bermasalah. Adakah kerana itu kita boleh salahkan kerajaan negeri Johor? Adakah kerana itu kita boleh salahkan Menteri Besar Johor? Ataupun satu contoh mudah lagi satu. Katakanlah sebuah syarikat GLC milik kerajaan negeri Selangor didapati melakukan rasuah. Dia punya pengarah dia buat rasuah sebagai contohnya kan. Adakah kita boleh salahkan Amiruddin Syari? Tak boleh kan? Jadi kalau benda itu berlaku dekat syarikat ini, takkanlah kita nak salahkan kerajaan negeri Kedah. SPRM buat kerja dia je lah. Betul tak? Yang keempat, saya nak ulang balik perkara ini. Kita memang alu-alukan SPRM untuk menyiasat perkara ini sampai ke lubang cacing. Tangkap, dakwa mereka yang terlibat. Tak ada masalah. Kita tidak akan berkompromi dengan perbuatan yang menjahanamkan masyarakat. Tetapi saya harus sebut benda ini. Sekarang ini, di mata rakyat terutamanya, SPRM ini sudah terjejas integritinya sedikit. Bukannya apa, kita semua lihat pada ketika ini seolah-olahnya SPRM bukan lagi merupakan badan yang boleh diharapkan untuk mencegah rasuah dekat negara kita.
tetapi seolah-olahnya dijadikan sebagai satu alat oleh pihak-pihak tertentu untuk menekan musuh-musuh politiknya. Sebab kalau kita dapat lihat, kes-kes yang melibatkan parti pembangkang ataupun pimpinan pembangkang, laju saja SPRM akan siasatlah buka kertas itu, buka kertas ini sebagainya. Tetapi kes-kes yang melibatkan orang-orang kerajaan perpaduan madani, macam diam macam tu je. Macam dulu, kes rasuah yang melibatkan pegawai-pegawai Kementerian Sumber Manusia, dia macam tu je sampai sekarang. Ataupun dakwaan berlakunya rasuah di dalam Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, pun dia macam tu je masalahnya. Tetapi kalau kes yang melibatkan Muhyiddin Yassin, laju je disiasat. Kalau kes melibatkan Rodi Jirin, laju disiasat. Anak Hamzah Zainudin, laju disiasat. RE, laju disiasat. Dan yang terbaru, tindakan SPRM menceroboh serta menggeledah pejabat peguam Muhyiddin Yassin juga mendatangkan tanya-tanya dan juga keraguan sejauh mana sebenarnya SPRM ini bebas daripada pencengkaman dan juga pengaruh pihak-pihak tertentu. Minta maaf, benda ini ialah pandangan rakyat pada ketika ini. Bukan pandangan saya seorang. Pandangan rakyat terbanyak pada ketika ini melihat SPRM ini seolah macam sedikit terjejas integritinya. Jadi bila SPRM kata dia dah bongkar kegiatan beras ini sebagainya, macam kita boleh rasa ragu lagi lah. Adakah pembongkaran ini benar-benar genuine ataupun merupakan satu lagi tindakan yang berkemungkinan didorongi oleh pengaruh pihak-pihak tertentu untuk mengenakan kerajaan milik pembangkang dan sebagainya. Dan satu lagi benda yang terlintas dekat fikiran saya, tuan-tuan sekalian. Seolah-olahnya kan benda ini macam ada satu deep state dalam kerajaan negeri Kedah yang hendak menggugat ataupun mengenakan Sanusi Mak Nor. Yalah, syarikat Prospek Suria berkenaan dengan REE ini diwujudkan sejak zaman Barisan Nasional Mentadbir Kedah. Kemudian sekarang ini pula, syarikat ini dah dapat deal dengan kerajaan negeri Kedah pada tahun 2016. Bermaksud mereka ini dah ada sebelum Sanusi. Tengok-tengok benda-benda macam ini muncul sekarang. Skandal REE muncul sekarang, skandal beras muncul sekarang. Seolah-olahnya lah macam ada satu deep state yang cuba hendak mengenakan Sanusi Mak Nor. Saya tak tahu, ini sekadar satu tekaan liar, bukan satu tuduhan. Dan seandainya kalau tak betul, Alhamdulillah. Tetapi kalau betul, dan kita memang berada dalam masalah yang besar sebenarnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa-apa hal pun berkenaan dengan skandal beras ini, macam saya katakan, kita biarkan SPRM menjalankan siasatan mereka dan kita harapkan siasatan yang benar-benar telus dan tidak dipengaruhi apa-apa saja motif yang mungkin dipengaruhi oleh mana-mana pihak yang tertentu. Kita harapkan penyelesaian yang bagus dan benda ini tidak menjadi alat politik murahan bagi mana-mana pihak yang mungkin cuba menangguk di air keruh. Tetapi nak buat macam mana? Mungkin itu saja yang mampu mereka lakukan setakat ini. Mana tahu kan? Ayo!